Pameran Tera ni adalah satu eksklamasi seni cetak. Kenapa saya katakan eksklamasi? Dia adalah menyeru ataupun ia adalah satu yang memenuhi ekspektasi peminat seni cetak di Malaysia. Dia adalah merupakan satu usaha untuk melihat semula bagaimana perkembangan seni cetak di Malaysia ini daripada seawalnya sehingga sekarang. Kalau kita lihat di dalam, oleh kerana pameran Tera ini menemukan pengkarya-pengkarya daripada koleksi seni negara, antaranya yang bersama-sama dengan kita ni adalah Tan Tee Chi, Lim Mu Hyu, Lee Ju Fo, Long Tian Shih dan juga Chung Kam Kau. Jadi kalau kita lihat susur masa perkembangan seni cetak yang terzahir daripada kreativiti pengkarya-pengkarya ini sangat terkesan dan mempengaruhi pengkarya-pengkarya kontemporari masa kini. Dan pada pandangan saya, mereka telah berjaya membina provokasi di dalam menghasilkan karya di dalam pameran ini. Okey, kalau kita melihat seni tradisi, bagaimana perkembangan seni cetak di dalam penghasilan karya tekstil, jadi seni cetak tekstil ni sebenarnya bermula dengan dia berfungsi. Maknanya kalau kita melahirkan motif-motif hiasan di atas tekstil tu, kegunaannya adalah untuk dijadikan pakaian. Ya, jadi bila berlaku perkembangan seni tekstil di Malaysia, proses atau teknik menghasilkan motif kesan kepada kain itu pun berubah. Jadi seawalnya dulu mereka hanya menggunakan blok kayu saja untuk menghasilkan kain. Jadi kita nampak macam mana kain itu menggunakan blok kayu, dia lebih kasar dan dia tidak ada garisan-garisan yang halus dan lebih tepat dengan desain ataupun reka bentuk, reka hias yang dihasilkan. Agnes Lau beliau adalah seorang artis yang suka kepada experimental work, ya. Jadi Agnes melihat macam mana clay ni dan bila tapak kaki beliau adalah acuan. Jadi bila beliau memikirkan atau menjadikan tapak kaki sebagai acuan, jadi apakah yang berlaku bila beliau memijak-mijak tanah liat dan berulang-ulang. Ulangan proses pemijak itu adalah cetakan yang dihasilkan oleh Agnes Lau. Jadi bukan estetik, sebab bila kita cakap tentang seni, dia mestilah estetik, dia mestilah menyenangkan. Jadi bagi Agnes Lau, itulah proses yang menyenangkan dan estetik bagi beliau. Jadi salah satu daripada karya daripada koleksi tetap yang kita bawa dalam pameran ini adalah karya isolasi Zulkifli Yusof yang berjudul Merdeka 57 lah. Jadi karya ini adalah satu inspirasi yang dihasilkan melalui respon ataupun refleksi beliau terhadap satu gambar daripada filem The Planter's Wife. Jadi subjek tersebut digandingkan pula dalam satu naratif bersama tokoh-tokoh pengasas kemerdekaan macam kita nampak di sini, iaitu Ismail Abdul Rahman, Tan Cheng Lock, VT Sambantan, dan mereka ini adalah figura-figura ataupun tokoh-tokoh pengasas kemerdekaan negara. Karya ini digambarkan secara kiasan, di mana kita melihat penggunaan subjek gelombang lah, iaitu biji getah. Jadi biji getah ni sifat dia pula bila dia dah cukup masak, dia akan meletus kan. Jadi begitulah semangat kita rakyat di tanah Melayu sebelum kemerdekaan. Mereka menyimpan semangat tu sehinggalah pada saat kita nak merdeka tu, jadi buah getah ni bila dia meletus, dia pecah, itulah munculnya semangat-semangat kemerdekaan di kalangan kita rakyat Malaysia. Kepada semua peminat seni visual tanah air, jangan lupa datang dan saksikan pameran Tera yang berlangsung di Balai Seni Negara dan akan berakhir pada 31 Januari 2023. Kenapa kena datang? Kerana kali ini pameran Tera mensajikan
koleksi seni tetap negara dan karya yang dihasilkan oleh pengkarya jemputan yang lain dari yang lain. Hai, salam hormat, bersama saya Helena Pahlavi dan anda sedang menonton Darah Muda dengan set tajaan dari Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM daripada siri RT Como, penerima anugerah Malaysia Good Award Design Award oleh MRM dan direka oleh Muhammad Sujak Hasbullah, dan ini adalah keluaran Oasis Furniture Industri Sendirian Berhad. Dan masih, walaupun kita dah 1 minggu memasuki tahun 2023, pastinya belia di luar sana dah banyak melalui orang kata muhasabah diri dan sebagainya, dan kita tahu bahawa kadang-kadang kekuatan yang kita bina sepanjang tahun lepas itu, bila kita masuk ke tahun baru dengan kemungkinan yang berbeza dan segala kemungkinan yang mungkin akan berlaku, ia membuatkan kita punya tahap kadang-kadang keyakinan kita berubah, fokus kita berubah dan sebagainya. Namun kekuatan semangat inilah yang mendorong belia hari ini sebenarnya untuk berpuas hati dengan apa yang ada, dan apa yang penting kita bangkit, berusaha dan terus maju jaya. Dan untuk itu, hari ini kita nak bercerita tentang bangkit semangat belia 2023 bersama dengan tetamu istimewa kita. Di sebelah saya, kita ada Janatul Maqwa Suti Kislan, penceramah motivasi dan pemengaruh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan di sana kita ada Ryan Didat, seorang selebriti dan juga pelajar. Okey, kita nak mulakan kita punya sesi hari ini dengan tanya kepada Jana sendiri. Ada orang berjaya capai azam dia, okey, ada yang tak. Dan sebenarnya apabila tiba tahun baru, sama ada azam kita tercapai ataupun tidak, paling utama adalah kita reset minda kita, diri kita, tak pun move on, set new goals dan sebagainya. Macam Jana sendiri, apa pendapat Jana tentang perkara ini? Okey, bila kita cerita tentang tahun baru, bila kita masuk pengakhiran tu, masa itulah kita akan mula sedar apa yang kita dah rancang pada awal tahun. Dan sebenarnya walaupun antara kita memang meletakkan azam setiap kali tahun baru tu adalah benda yang penting, ada juga kalangan kita yang tidak meletakkan azam apa-apa. Okey. Sebab apa? Sebab mereka merasakan bahawa azam-azam yang sebelum ni tak pernah pun tercapai. Jadi buat apa nak kita reset? Buat apa kita nak letakkan goals dekat azam yang next? Ada jenis kita yang macam follow the flow. Okey. Kita harung je apa yang boleh terjadi. Jadi dekat sini saya nak mention, adakah penting sebenarnya meletakkan azam tahun baru ataupun tak? Okey. Kalau Hina sendiri rasa penting macam saya, dia dah macam tahap redha. Kita go with the flow je. Tadi saya cerita kan, ada orang rasa benda tu adalah penting, ada orang rasa benda tak penting. Kalau orang yang sendiri, ya, mungkin saya rasa kita dah tetapkan azam dari tahun ke tahun sebenarnya kan. It is to be peace dengan diri sendiri dan juga alam, dengan Allah. Betul, setuju. Mungkin dia berdasarkan kepada ujian masing-masing kan. Betul. Jadi nak kata penting ataupun tak tu, dia adalah depends on orang tu sendiri. Okey. Dan ada orang kata kalau tak letak azam, macam mana nak berjaya? Okey. Itu pun terletak pada orang tu. Kalau ada orang, dia boleh bermotivasi dengan dia merangka dia punya perancangan sepanjang tahun. Ada jenis orang yang dia tak merancang pun, tapi dia merancang by monthly. Okey. Bulan ni dia nak kena buat apa, next month kena buat apa. So nak kata azam ini dia bukanlah satu perkara yang sangat penting, dan dia mengikut kepada kapasiti orang tu perlukan ataupun tak. Okey. Perlu riset ataupun tak, itu adalah berdasarkan kepada keperluan kita. Okey. Dia hanya adalah orang kata alat untuk memotivasikan kita untuk merancang kehidupan kita, dan supaya kita rasa bila kita capai sesuatu tu, kita boleh kaya ukur benda tu. Okey. Kita boleh check and balance apa benda yang kita nak bawa untuk tahun hadapan. So depends on people lah. Okey, macam Ryan pula bagaimana dengan azam tahun baru, carry forward azam tahun lepas ke, ada azam-azam baru ke, macam mana? Mungkin tahun 2022 dan 2021 merupakan satu tahun yang sangat mencabar bagi saya sendirilah. Dan saya pasti tahun 2023 ini saya dah set daripada tahun 2022 apa yang saya nak buat, apa yang saya perlu 2023 apa yang saya perlu buat dan apa yang perlu saya capai untuk tahun 2023.
Jadi azam ni penting sebenarnya. Walaupun kita rasa every year kita tak akan dapat capai apa yang kita nak pun kan. But at least kita set satu par. Okey. Yang di mana par itu kita kalau tak capai pun at least kita cakap we step another forward. Another step dalam satu tahun ke satu tahun. Ada perkembangan lah. Ada perkembangan itu. Perkembangan yang boleh untuk diri sendiri, untuk masyarakat dan untuk orang ramai. You know? Not just for us tapi untuk semua orang. Kita sendiri boleh inspire other people out there dengan peningkatan apa yang kita buat, perkembangan untuk dari tahun ke tahun. Baik. Dan saya kira tahun ini, tahun 2023, cabaran yang paling belia akan hadapi adalah cabaran pengangguran. Kerja susah nak dapat, kalau dapat pun gaji mungkin tak setimpal dan sebagainya. Namun kita tahu juga dalam keadaan dunia yang semakin berubah ini, bukan sahaja sijil yang dipandang untuk mencari rezeki dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni perlu jadi kreatif, perlu keluar daripada kebebasan kita dan sebagainya. Dan tapi nak lakukan perkara-perkara itu, kita perlukan satu semangat dan orang kata usaha yang sangat luar biasa. Macam Ryan sendiri, apa pandangan Ryan tentang perkara ini? Oh, betul. Melalui cabaran tahun 2023 ni dengan pelbagai jenis challenges yang kita ada kan, dari segi ekonomi, dari segi sosial dan pelbagainya. Belia bukanlah satu benda yang mudah nak cari income pada 2022 ke 2023 selepas pandemik especially kan. Jadi untuk saya sendiri, I have to do banyak kerja kan, kena buat ni, kena buat tu, saya belajar and saya nak kena at the same time saya nak kena fokus on business, saya nak kena fokus on career saya sebagai seorang penyanyi. So perlu diversified. Dan saya rasa itu penting, diversified income, cara macam mana kita nak buat income, itu penting sangat untuk belia-belia pada tahun ini. Especially bila kita tahu yang tahun ini merupakan satu economic challenge untuk satu dunia, bukan satu Malaysia je, but the whole world actually. Jadi belia perlu jadi lebih proaktif dan lebih kreatif dari segi macam-macam benda. Sekarang ni kita tengok advancement of AI. Jadi sebenarnya banyak cara untuk buat lebih income, maybe menggunakan AI. And this is one thing yang saya rasa macam ramai student suka. Pasal AI is something yang diketengahkan pada tahun 2023 ni. Dan saya kira itu pun satu bidang yang kalau mereka di luar sana yang tengah belajar ataupun baru nak apply universiti, itu adalah satu bidang yang anda boleh fokuskan. Dan dan bercakap tentang tahun 2023 ni, kita faham bahawa belia zaman sekarang tak boleh ada mindset yang mengatakan bahawa kena kerja satu pekerjaan saja, kena ikut apa yang kita belajar semasa universiti dan sebagainya. Kalau dulu hashtag 2 kerja tu menjadi satu fenomena sebab perkara baru. Namun saya kira belia zaman sekarang 2 kerja, 3 kerja is perkara normal. Namun dalam kita meneliti kehidupan, kita ni kan manusia, ada naik, ada turun, kadang-kadang iman, motivasi semua naik turun dan sebagainya. Namun Jannah, macam mana kita nak kekalkan semangat itu dalam diri kita supaya kita, yelah kadang-kadang macam tahun lepas dah cari kerja ni, resume dah 100 keluar tapi tak ada siapa pun panggilkan, tapi kita tak nak mengalah ni. Bagaimana kita nak kekalkan momentum tu? Soalan yang bagus sebenarnya, sebab ini adalah antara salah satu dilema yang dihadapi oleh lagi-lagi fresh graduate. Betul. Fresh graduate ni dia adalah orang yang dia sedang mencari pengalaman. Dia berbeza dengan kakak abang yang berada di sini kan. Saja nak mention. Yang lebih matang dalam pengalaman. Jadi bila dia nak mengambil keputusan untuk mengambil beberapa risiko dalam kehidupan kita ni, nak ke pekerjaan baru ke, nak mencuba sesuatu yang baru, dia tidak menjadi ketakutan sebab kita dah tahu pengalaman sebelum ni kita menghadapi. Tapi fresh graduate ataupun orang yang baru masuk dalam skop pekerjaan dan keliru, dan sehingga menjadikan dia rasa macam tak perlulah nak set goals ke, tak perlu nak terlalu ikut apa yang kita nak. Akhirnya dia menjadi orang yang suka tiru-tiru. Suka tiru-tiru ni adalah satu benda yang boleh mendatangkan risiko pada diri kita. Kita tak minat dengan benda tu. Tapi sebabkan kita rasa macam ramai di kalangan remaja sekarang buat benda ni, kita pun ikut. Adakah benda ni akan dapat dibuat? Boleh dibuat tapi tidak sustain. Tidak sustain sebab pada akhirnya, macam Helena sendiri kan, duduk dalam kerjaya pengacaraan, akhirnya disebabkan oleh minat dan passion. Kalau tidak ada passion, tak ada interest, so dia tak boleh nak berkembang.
Betul. Dan kedua adalah kita perlu setkan, kita perlu cari ilmu dalam pekerjaan. Okey. Kita selalu bekerja sebab kita nak duit. Betul. Tak ada siapa bekerja kat sini free-free. Betul. Kalau saya sendiri kerja, saya akan cerita pasal duit. Betul. Tapi pada masa yang sama, kita nak tuntut ilmu dan kita nak kembangkan apa yang kita sedia ada. Bila kita nak expand kita punya knowledge dan kita bersedia, next adalah transferring knowledge pada orang lain. Okey. Macam sekarang, Helena tidak semata-mata pengacaraan. Okey. Tapi kita cuba untuk bagi apa yang kita ada dalam sebuah wacana. Okey, betul. Benda tu akan menambahkan lagi motivasi kita dan kita akan rasa apa yang kita cakap ini memotivasikan kita semula. Macam Ryan juga, penyanyi. Because of you passion. Because you interest. Tapi pada masa yang sama, you nak jadi student. Okay. So, ambil semua tu dan cuba untuk balancekanlah dalam kehidupan. So, apa yang you ada, you kena bagi. And then sometimes you kena duduk, sit dan plan apa yang you passionate dan cubalah untuk cari peluang tu di luar. Mungkin saya nak add sedikit point Jana tadi. Ya, setuju. Transfer knowledge kan. Itu important. Sebagai content creator, sebagai celebrity, I think itu menjadi tanggungjawab kita untuk transfer knowledge. Yes, not exactly. Bukan hanya semata-mata duit, tetapi transfer knowledge. Apakah knowledge yang kita boleh berikan kepada masyarakat, khususnya kepada belia on TikTok, on Instagram. So these are platform yang crucial untuk transfer knowledge-nya directly, yang memberi message yang positif pada kalau salah guna, maka dia akan jadi platform yang tidak sihat lah. Tidak ada quality content. Ini mungkin juga pesanan kepada mereka yang buat konten kat luar sana, pastikan konten anda bermanfaat, kerana perkara ini kalau anda seorang pengaruh, dia akan memberi kesan kepada mereka yang menonton konten anda. Baik, Ryan, tahun 2020 dan hingga 2022 yang lalu bukan sahaja menguji kita semua dalam pelbagai keadaan, namun Ryan sendiri kita lihat kerjaya sebagai penyanyi dan penulis lagu mungkin agak terbantut. Dan ditambah juga dengan tahun lepas Ryan kehilangan ibu dan juga adik tercinta. Pastinya perkara-perkara ini melemahkan semangat dan sebagainya. Namun bagaimana Ryan bangkit untuk menguruskan, menyeimbangkan antara pelajaran dan juga menyara diri sambil orang kata meneruskan kehidupan itu tanpa sokongan keluarga. Ya. Itu 2020 sampai 2022 merupakan satu yang tahun very challenging untuk saya lah kan. Kehilangan ibu, kehilangan adik, dengan keadaan pandemik yang mana saya memang income sebagai seorang penyanyi dan juga songwriter memang terbantut sebab tiada produk yang kita boleh keluarkan secara menyeluruh. Dan saya tak nafikan it affects mentally dan physically. Kedua-duanya sekali. Down. Saya rasa macam saya tak boleh buat apa-apa dah ni. Saya rasa kan. Yalah, dengan challenge yang begitu bukan mudah untuk bangkit. Actually before my mom passed away, 1 week before my mom passed away, saya decide untuk further study for MBA. Sebab saya rasa masa tu pandemik, why not kita guna opportunity ini untuk tak buang masa. Maksudnya kalau yalah, sebab time pandemik tu kan time mungkin restriction dia not so ketat macam 2020 itu, tapi mungkin kita boleh upgrade knowledge. So itu tujuan saya lah. So throughout the journey tu, 1 week after saya masuk belajar, my mom passed away pula. So at that moment, it was my lowest moment in my life. Dan saya rasa peminat saya yang tengah melihat sekarang ni pun tahu apa yang saya lalui. Just a few months, hilang adik, hilang mak, apa ni kan. Kita pun rasa macam apa yang patut kita buat. Tapi saya ingat satu benda, luckily saya masuk belajar juga sebenarnya. Sebab bila saya belajar, saya divert attention saya. Saya tak ada berapa fokus kepada kesedihan, tapi saya lebih fokus kepada what should we do dalam hidup ini. Sebab hidup perlu diteruskan. Macam mana pun hidup mesti teruskan. Tomorrow you still have to pay. You kena bayar ni, you kena bayar tu. You have to set your mind. Walaupun sedih, tapi tak apa. Kalau sedih seketika, it's okay. Take your time. I tak buat live, saya hilangkan diri sedikit dekat social media sebab to take a further distance dengan social media, dan saya kembali lagi dengan semangat yang baru, dengan azam yang baru. Alhamdulillah, I'm so happy, and I will additionally add some more. And this year permulaan yang cukup baik untuk saya. Saya baru saja dilantik sebagai brand ambassador untuk JV Craft and Gift. Ia merupakan satu company yang menawarkan barangan perkahwinan, and of course
dan juga servis gubahan. So saya menjadi brand ambassador untuk JV Craft and Gift ini satu peluang dan satu kita kata cahaya baru untuk saya. Bukan senang nak jadi brand ambassador kan. Jadi alhamdulillah, I'm so happy. Tahun ini saya harap semua belia lah tengah melihat ni kan. Tahun lepas teruk. So always remember, kalau ada jatuh pasti ada naik dia. Dan itu adalah lumrah kehidupan kan. Dan di kesempatan ini juga nak cakap tahniah juga kepada atas pelantikan itu. Okey, Jana, kalau kita lihat keadaan Ryan mungkin ada satu semangat nak bina balik keyakinan setelah jatuh dan sebagainya. Namun ia bukanlah perkara yang mudah untuk kita bila dah jatuh nak bangkit tu. Lagi-lagi tentang keyakinan tu. Bagaimana sebenarnya kita nak cipta dan tingkatkan balik keyakinan kita yang hilang semasa 3 tahun pandemik tu, kadang-kadang hilang, memang dah tak ada dah. So macam mana, apa kita nak buat? Okey. Ada saya mendengar salah satu mungkinlah daripada Jack Ma sendiri. Dan Jack Ma, dia ada pembincangan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya manusia ni boleh untuk memanipulasi emosi dia. Sekarang ni manusia dia menjadi sangat down dan dia dah tak boleh rasional because of emosi dia menguasai dia. Okey. So jadi macam mana teknik kita sebagai manusia ni, kita nak menguasai emosi kita balik. Okey. So siapa yang lebih power? Kita lah. Kita lebih power daripada emosi kita. Dan lagi kita perempuan tak pernah salah kan. So jadi kita akan rasa bahawa kita jadi tak rasional. So macam tadi saya petik sikit daripada cerita Ryan. Ryan dalam keadaan bersedih, dalam keadaan down. So benda yang dia buat sekarang adalah benda yang saya rasa tepat, iaitu ilmu. Okey. Iaitu sebab itulah kita kata sebagai emotional intelligence. Okey. Iaitu kita nak menguasai emosi kita, nak lebih super power daripada kita punya emosi, dia tak nak kuasai kita dengan ilmu. Maksudnya, itulah bila kita bekerja, tak nak emosi, cari ilmu. Apa yang kita boleh dapat dalam pekerjaan tu, apa yang kita tak boleh dapat dekat luar, tapi dekat dalam tempat yang kita tengah bekerja sekarang ni, apa kita boleh dapat. So that one is one of the things yang kita rasa macam emosi dan ilmu ni saling berkait. Biarkan ilmu tu lebih banyak menguasai emosi kita. So dalam kita nak merancang kehidupan kita setahun ni bukan sekejap. Dia sangat lama sebenarnya. Memang kita kata pejam cilik dari 2023. Tapi untuk menghadapi 2023 ni kadang-kadang kita ngeri, tak nak ingat pun. Tapi kita still kena merancang dan kita perlu mencari ilmu supaya kita dapat sentiasa ada cara macam mana kita nak tingkatkan skill kita, cari peluang keemasan untuk kita. Tidak menyia-nyiakanlah tahun-tahun yang kita akan hadapi tersebut. So jadi keyakinan tu perlu diselami dengan ilmu, maka kita nak lebih power daripada emosi kita. Itu yang paling penting. Kadang-kadang emosi ni boleh buat kita orang kata pemikiran dan decision kita itu kabur kan. Okey, Ryan, kita ada beberapa saja minit lagi. Mungkin ada kata-kata akhir kepada penonton yang sedang menonton Darah Muda untuk mereka bangkitkan semangat belia mereka untuk tahun 2023 ini. Baik, mungkin pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Darah Muda kerana invite saya, and I'm so happy to be here. InsyaAllah saya tahu perjalanan hidup ni ada naik dan turun dia. Saya dah lalu banyak perjalanan tu kan. Saya rasa mungkin tahun ini nasihat saya kepada semua belia-belia di luar sana, jangan lupa that you kena kuatkan mental, kuatkan fizikal. Jangan lupa exercise, jangan lupa eat healthy. Ini sangat important for your brain. Sebab kalau brain kacau, semuanya kacau kan. Jadi all the best kepada semua belia di luar sana. I know life is not easy, but kita go it. Yes, life must go on. Okey, Jana pula mungkin kalau mereka yang nak sedang menonton ni nak ikuti Jana di media sosial dan sebagainya, kongsikan. Okey, alright. Mungkin sebelum saya kongsikan social media, saya nak bagi tahu macam tadi Ryan kata jangan give up. Saya pun nak bagi tahu bahawa setiap daripada kita akan diuji berdasarkan kepada kemampuan kita. Jadi jangan give up juga, sebab setiap apa benda yang kita lalui sebenarnya hakikatnya dia mengajar kita menjadi seorang yang lebih matang dalam setiap apa benda yang kita buat. Jadi jangan rasa ujian ataupun cabaran itu adalah satu benda yang merugikan. So for those yang mungkin nak dapatkan lagi motivasi, mungkin sikitlah saya boleh bagi melalui social media saya. Nama saya sendiri Jannah Suti Kislan. Mungkin tadi ada paparan yang ada beritahu kan. So jadi di Instagram saya banyak memberikan motivasi melalui penulisan dan juga sedikit video lah. Semoga kita dapat berukhuwah lagi, dapat rapat lagi supaya kita dapat
kuat bersama. Okey. Belia kan? Kita kena kuat bersama. Okey. Jangan seorang-seorang. Terima kasih Jana dan terima kasih juga Ryan atas perkongsian bersama-sama untuk kita bangkit untuk tahun 2023. Ingat, apapun ujian yang datang pada kita, tak ada ujian yang tak ada solusi. Dan itu saja daripada saya, Helena Pallavi. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.